Saya merayu sekali lagi, duduklah diam-diam di rumah. Stay at home. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Hayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 98 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 3,295 kes, iaitu bersamaan dengan 60.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 20 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 36 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,425 kes dari 113,055 individu yang telah disaring dan diuji bersamaan dengan 4.7%. Ini merupakan bilangan kes harian yang paling rendah direkod setakat ini. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 2,041 kes. Sehingga kini seramai 45 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 28 kes memerlukan bantuan pernafasan. Sukacita dimaklumkan daripada maklumat terkini yang telah dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, tiada sebarang kes kematian yang baru setakat ini. Oleh itu, sehingga jam 12 tengah hari, 20 April 2020, jumlah kematian kekal 89 kes. Penurunan kes harian yang dapat dilihat sejak kebelakangan ini adalah hasil daripada tindakan proaktif dan agresif dalam mengesan kes yang dijalankan terutama dalam tempoh 2 minggu yang lalu. Namun demikian, jumlah ataupun bilangan kes baru mungkin boleh meningkat kembali dalam tempoh 2 minggu akan datang, memandangkan aktiviti pengesanan kes masih giat dijalankan terutamanya ke atas rakyat Malaysia yang baru pulang daripada luar negara dan di lokaliti yang terlibat di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan telah mula dilaksanakan di beberapa lokasi berisiko tinggi sejak 27 Mac 2020. Langkah ini dapat membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menjalankan aktiviti pendekatan tertumpu iaitu targeted approach untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 seperti bancian penduduk, aktiviti case detection rumah ke rumah, pengambilan sampel, aktiviti disinfeksi berkaitan dan promosi kesihatan. Bagi kes yang disahkan positif COVID-19, mereka akan diasingkan di hospital dan diberi rawatan. Sehingga 20 April 2020, kerajaan telah mengeluarkan sebanyak 6 arahan PKPD secara berperingkat melibatkan sebanyak 10 lokaliti, iaitu Bandar Baru Ibrahim Majid, kawasan di sekitar Bandar Baru Ibrahim Majid, Kampung Sungai Lui, kawasan di sekitar Kampung Sungai Lui, Menara Plaza City One, Malayan Mansion, Selangor Mansion, Masjid India dan kawasan sekitarnya, terkini di pusat bandar utara Kuala Lumpur dan kawasan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur.
Hasil daripada pelaksanaan PKPD sebanyak 13,277 sampel ujian pengesahan COVID-19 telah diambil di mana sebanyak 796 kes telah dikesan positif COVID-19. Terdapat 5 kematian daripada kawasan tersebut iaitu kes 1,114, kes 2,627, kes 1,649 dan kes 1,251 dari Bandar Baru Ibrahim Majid dan kawasan sekitarnya. Serta satu kes iaitu kes 1,906 dari Menara Plaza City One. Selaras dengan trend penurunan kes COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menegaskan dan mengingatkan seluruh rakyat Malaysia untuk tidak mengambil mudah serta merasa selesa dengan keberkesanan pengekangan jangkitan COVID-19 yang dicapai setakat ini. Perjuangan kita masih berterusan dan pastinya masih belum tamat. Teruskan usaha membantu kerajaan dalam memastikan rantaian jangkitan COVID-19 ini dapat dibendung dan diputuskan, iaitu dengan satu, patuh kepada perintah kawalan pergerakan, iaitu duduk di rumah. Yang kedua, mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang ketiga, mengamalkan jarak sosial selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Dan saya maklumkan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Setakat ini, sampel yang diambil ialah 27,122 sampel telah diambil. Yang positif ialah 1,951. Yang seterusnya telah dikenal pasti di 201 madrasah melibatkan pelajar-pelajar tahfiz dan dikenal pasti 11,360 pelajar tahfiz. Dan saringan telah dijalankan. Pun begitu 4,296 telah disaring dan diuji, iaitu 37.8% dan yang positif ialah 280 iaitu bersamaan dengan 6.5%. Dan ini dimaklumkan semalam kita melaporkan 84 kes yang mana 43 kes adalah kes import. Bermakna semalam dalam penularan dalam komuniti adalah 41 kes. 34 kes malam telah dilaporkan di pusat kuarantin di Melaka dan 9 di pusat kuarantin di Putrajaya. Hari ini kita ada 36 kes di mana 24 ialah penularan di komuniti dan 12 adalah kes import daripada pelajar kita daripada luar negara, iaitu 11 daripada Magetan, Jawa Timur, Indonesia dan seorang daripada United States of America. Dan ingin dimaklumkan kluster yang terbaru iaitu Magetan, Jawa Timur, iaitu ada pertambahan 11 kes menjadikan jumlah kes 54. Kluster persidangan gereja di Sarawak ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah 135 kes. Kluster PUI di Bali iaitu di Kuantan ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah 39 kes. Kluster PUI Itali iaitu di Sarawak ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 54 kes. Kluster Sendayan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 77 kes. Dan seterusnya kluster petugas kesihatan Kuching ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 38 kes. Kluster Pasar Borong ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 28 kes. Dan kluster yang lain tiada pertambahan, kekal dengan jumlah kes seperti diumumkan semalam. Dan saya buka kepada pertanyaan kalau ada apa-apa soalan, silakan. Hi, Datuk Ranga from KMI. Would like to know how many are affected and infected in the northern KL EMCO area, including Pasar Borong, Kuala Lumpur. Okay, from the early investigation that we have done and from the acute case detection, we noted that
2,664 cases been sampled, and from that sampling, positive is 22 cases plus one death in that area. Because of the increase of cases and death, one death, 36 years old, Myanmaris came to our hospital Selayang at the category 4 and have to be intubated later, but succumbed to the disease, the COVID infection. Swab was taken and was confirmed as COVID positive. So we have 22 cases been detected positive out of the sampling of 2,064 cases. So because of that, we need to focus in the location as well as the target group. And the target risk, high-risk group is basically in Pasar Borong, Kuala Lumpur, and we have taken action to enhance the MCO in that area. Ada dua soalan tu. Satu, Sabtu lalu pakar virologi Dr. Sazali Abu Bakar sebenarnya menyatakan KKM perlu mengadakan saringan penyiasan antibodi terhadap orang awam secara rawak di seluruh negara bagi mengetahui kadar jangkitan COVID dalam komuniti. Adakah KKM akan menasihatkan kerajaan untuk melaksanakan saringan secara rawak ni, dan jika ia dilakukan bagaimana saringan itu akan dilaksanakan? Dan yang kedua, adakah wajar since kita dah ada kluster dekat Pasar Borong tu, adakah wajar untuk warga asing terutama di kawasan yang dianggap berisiko diwajibkan melakukan kuarantin sendiri berbanding membenarkan mereka keluar bekerja dalam sektor-sektor termasuk pasar dan kilang? Ya, terima kasih atas soalannya. Yang tu saya jawab soalan kedua dulu. Yang warga asing yang berisiko, kita nasihatkan mereka untuk tampil ke depan ke klinik kesihatan dan untuk menjalankan saringan dan ujian. Iaitu yang kalau warga asing yang berisiko tinggi. Dan sekarang ni aktiviti kita di Pasar Borong Kuala Lumpur ialah aktiviti setempat, iaitu tertumpu targeted approach di Pasar Borong Kuala Lumpur. Dan kita harap kita dapat saring lebih ramai, dan kita pun belajar daripada negara jiran kita supaya tindakan dipercepatkan supaya kita dapat mengawal penularan kes yang positif di kalangan warga negara bukan warga negara di Malaysia. Yang soalan kedua tu, kalau kita lihat memang kita sekarang ni ada taburan cumulative case yang zon merah, zon hijau dan sebagainya. Jadi zon merah kita memang kita sedang mempertimbangkan untuk menjalankan kajian ataupun melihat kepada antibody di kawasan setempat, contohnya di zon merah. Jadi kalau mereka terdedah kepada virus tersebut, maka dalam tempoh seminggu akan terbina dia antibody, iaitu IgM dengan IgG. Dan kalau kita lihat, kita nak tahu berapa ramai di zon merah contohnya yang telah dijangkiti tetapi tidak dikesan contohnya lah. So jadi ini mungkin satu kajian yang baik yang boleh kita pertimbangkan, dan mungkin masa yang sesuai untuk kita melaksanakan ujian tersebut. Dan ujian ini akan menggunakan ujian test kit, iaitu antibody test kit yang cepat, iaitu kita dapat ukur antibody ataupun IgM ataupun IgG. Jadi yang apa yang diperlukan ialah setitis darah je dan kita dapat mengukur dia. Tetapi yang ni bukan untuk mengesan ataupun diagnosis, tetapi untuk mengetahui berapa ramai daripada di kalangan komuniti yang telah dijangkiti tetapi tidak dikesan contohnya. Jadi sekarang ni kita maklum kes-kes di zon merah, zon kuning dan juga zon hijau. Jadi mungkin kajian tu perlu dilihat. Ini adalah salah satu kajian yang boleh kita lihat dari segi jangkitan penularan di kalangan di komuniti. Tapi apa yang penting ialah untuk kita lihat ialah bagaimana kita nak melaksanakan ujian tersebut. Jadi kita mungkin perlukan kerjasama yang rapat dengan klinik-klinik swasta contohnya, dan supaya kita boleh dapat kumpulkan data-data yang terkini untuk kita mengambil tindakan sewajarnya. Datuk Wan Zahid daripada Bidang Perumahan.
Datuk, kalau kita lihat nak dapat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan, ada tak Kementerian Kesihatan mengeluarkan arahan supaya Pasar Borong Kuala Lumpur ditutup sementara sehingga 24 April, sehingga sebab difahamkan pada sidang media Menteri Kanan Kluster Keselamatan tadi memberitahu Pasar Borong tersebut tidak ditutup. Jadi minta komen daripada KKN. Jadi kita memberi nasihat dan juga kerjasama dengan MKN. Jadi apa yang telah diumumkan tu memang kita ikut arahan daripada Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri lah yang tu. Jadi Kementerian Kesihatan kita tidak keluarkan sebarang arahan. Jadi tindakan tu ialah tindakan MKN. Saya Bakia daripada Bernama. Mungkin warga asing yang dah tamat permit atau tamat tempoh, mungkin nasihat kepada Datuk mengenai pertandingan. Lagi satu, betul ke ICU di Hospital Sultanah Balia ada ditutup sebab tiada lagi kes di Kedah? Yang soalan kedua memang betul, ICU bila tak ada pesakit COVID, jadi kita bukan tutup tapi tak gunakan. Jadi kalau ada pesakit kita akan gunakan semula. Jadi memang kes-kes kita dapati dah berkurangan. Jadi penggunaan ICU dan juga mereka yang perlukan bantuan pernafasan pun dah berkurangan. Tetapi di utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, kes pun dah berkurangan. Jadi itu satu pencapaian kita kalau kita dapat mengurangkan pesakit masuk ke ICU. Yang kedua, untuk mereka warga negara yang telah bukan warga negara tetapi PAS lawatan ataupun PAS kerja telah tamat, walau bagaimanapun Kementerian Kesihatan syorkan mereka tampil ke depan untuk kita melaksanakan saringan. Itu yang penting. Jadi fokus utama di Kementerian Kesihatan ialah pastikan mereka tidak dijangkiti ataupun menjangkiti orang lain. Jadi pastinya kita perlu melaksanakan ujian untuk mereka. Tadi saya ada maklumkan yang kita laksanakan di Pasar Borong ialah 2,064 sampel. Tapi keputusan sekarang ni yang terkini ialah yang positif 28 kes termasuk 1 kematian. Semalam ialah 20 kes tetapi hari ini ialah 28 kes termasuk 1 kematian. Datuk Joseph Mengesta, we are about 1 week away from the end of the third phase of the MCO, April 28. So we've seen some improvements, especially in the northern states. So what sort of exit strategy is MOH going to plan, as well as maybe the next, if we were to extend the MCO, maybe the next phase we'll see green areas with less restrictions and more on the red zone areas. What's your comment? Thank you. So thank you for the question. And first and foremost, I think I am going to say this again. The war is not been won yet. So, and neither we have lost, but we have made a significant improvement in terms of reducing the cases. So we need to continue to do what we did in the MCO 1 and 2, and hopefully by doing so we can bring down the figure. Today is 36 cases, among the lowest, but we want to see a single digit. Maybe we can achieve the single digit within 1 week. But nonetheless, I think all of us need to work together and make sure that we continue to stay at home, for example. Even if we have actually removed the MCO, our advice to the people is to stay at home unless you have to get out of the house. But stay at home, that is the principle. And if you can stay at home and you can help us to break the chain of transmission of COVID-19. And the exit strategy, definitely we are looking to exit strategy. But the planning work, we are planning now and looking into how we can mitigate the situation so that when we start in terms of probably it must be a soft landing in terms of looking in the next 2 weeks and then slowly in the next 2 weeks, how can we slowly but surely make sure that, we can actually return back to not the norm, but the new norm, return back to a new norm for us, to make sure that we can continue to stop this or to break the chain of the COVID transmission. So that is important. And we may take some time, maybe 3 months, maybe 6 months. Our policy must change in terms of looking into
no public gathering, for example, and social distancing, and continuously to remind our public to wash their hand. And also, more importantly, is to stay at home if you do not have any business out in the public. Datuk Tuan Mukhairah daripada Sini Harian. Saya ada satu soalan. Kita lihat lebah pantai masih lagi juara dalam bilangan kes tertinggi dengan 343 kes positif berbanding dengan bahagian utara Kuala Lumpur iaitu 21 kes. Kenapa masih tiada lagi tindakan PKPD di kawasan ini? Terima kasih. Okey, kalau kita lihat di lembah pantai, PKPD telah dilaksanakan. Jadi kita lihat lembah pantai termasuk One City Kondo, Selangor Mansion, Malayan Mansion dan kawasan Masjid India tu, kawasan tu ialah kawasan lembah pantai. Jadi tindakan telah diambil dan apa yang pasti kalau kita lihat ialah kepadatan penduduk di kawasan lembah pantai itu tinggi kalau dibandingkan di kawasan-kawasan yang lain. Jadi apa yang kita harus laksanakan ialah untuk kita mengesan kes-kes yang positif dan pastikan tak ada kluster yang baru terjadi dalam kalangan kumpulan-kumpulan yang baru. Jadi kita masih mengambilkan tindakan positif dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada barisan hadapan sama ada kesihatan, PDRM, immigration dan juga angkatan tentera dan mereka yang telah tampil ke depan untuk membantu kita, contohnya NGO dan sebagainya. Itu perlu. Sekarang ni kejayaan hari ini adalah hasil daripada barisan hadapan dan juga perancangan yang rapi bagaimana kita dapat melaksanakan perancangan ini dengan cepat dan tepat. Jadi kalau sekarang ni kita lihat hasil hari ini ialah daripada perancangan kita 2 minggu dan 4 minggu kebelakangan. Jadi apa yang pasti ialah dalam tempoh 2 minggu lagi, apa yang kita rancangkan hari ini akan kita lihat hasilnya dalam tempoh 2 minggu lagi. Jadi inilah sebab penting untuk rakyat Malaysia sama-sama dengan Kementerian Kesihatan untuk kita menjayakan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni. Last question. Dikatakan bahawa di Kuching, di Hospital Besar Kuching tak cukup muka-muka N95 dan terpaksa ada yang katanya terpaksa recycle. Dan satu lagi, kenapa recovery rate di hospital ni, untuk kluster hospital ni nampak macam sedikit slow? Jadi kalau kita lihat dari segi PPE iaitu N95 dikhaskan untuk warga Kementerian Kesihatan ataupun barisan hadapan yang berdepan dengan pesakit, contohnya di ICU dan juga di ward-ward COVID. Yang bukan di ward-ward COVID, mereka boleh gunakan 3-ply mask. Jadi kita tak ada masalah dengan 3-ply mask, tetapi dengan N95 kita kena berjimat untuk mereka yang perlukan N95 di ward ICU dan juga di ward ataupun di ICU. Tetapi kalau kita tak ada N95 pun, kita boleh gunakan face shield dan 3-ply mask untuk mereka yang bekerja di klinik dan sebagainya. Jadi masalah ni kita memang masalah penggunaan, kita akan lihat dan juga kita akan agihkan N95 yang kita ada di pusat ke Kuching dan juga di Sabah dan Sarawak. Last dari RTM. Recovery rate kalau kita lihatkan mungkin ada kaitan dengan mereka datang ke klinik ataupun the hospital pada peringkat yang lewat, yang itu pertama. Yang kedua, mereka yang terlibat juga usia mereka. Kalau usia mereka lebih pada 60 tahun, jadi recovery rate pun lambat. Dan juga yang faktor yang ketiga ialah kalau mereka ada comorbidity, ada penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, recovery rate pun lambat. Jadi kita lihat pada kohort pesakit tersebut. Andy Reza Datuk terus-menerus bercakap bahawa kita masih lagi berperang, perang ini masih berterusan. Cumanya pada waktu dia ataupun pada situasi bagaimana kita boleh katakan bahawa perang ini
ini sudah habis? Adakah WHO menetapkan satu indikator yang jelas, mungkin kadar kes baru sifar atau bagaimana? WHO jangkakan kita mungkin terpaksa berperang sehingga tahun depan. Jadi masalah dia sekarang ni ialah bagaimana kita kena rancangkan strategi kita sampai tahun depan. Dan apa yang penting sekarang ni kita kurangkan kes, tetapi kita tak dapat tamatkan kes. Jadi mungkin akan terjadi dalam kluster ataupun kes-kes terpencil, 1-2 kes itu sporadic cases. Hari ini kita lihat selain daripada kita melaksanakan antibody yang dicadangkan untuk komuniti, kita juga pantau dari segi surveillance kita di komuniti, iaitu kes-kes yang Aili dengan Sari. Kalau kes-kes Aili dan Sari bertambah, maksud dia virus tu masih ada dalam komuniti. Tetapi sekarang ni kita lihat kes-kes Aili dan Sari pun semakin berkurangan. Jadi kalau berkurangan itu satu indikasi yang baik untuk kita melaksanakan ataupun merancang untuk tindakan kita untuk masa depan. Tapi apa yang kita sedang lihat sekarang ni, daripada kes-kes yang telah kita kaji, kita kena lihat kepada bagaimana kita dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk kita selepas kalau MCO telah ditamatkan. Jadi mungkin kita kena lihat aktiviti kita berbeza, cara kelaziman kita pun dah berbeza selagi kita tak ada vaksin lagi. Kalau kita dah ada vaksin yang berkesan, maka setiap daripada kita akan dapatkan vaksin tersebut dan mungkin kita dapat pertahankan diri daripada jangkitan COVID-19. Hari ini kita tak ada vaksin lagi. Banyak kajian telah dilaksanakan dan kita harap kita akan jumpa vaksin dalam tempoh yang terdekat. Biasanya untuk kajian vaksin mengambil masa lebih kurang setahun setengah. Jadi sebelum kita dapat vaksin tersebut di pasaran. Jadi inilah satu harapan. Selagi kita tak ada vaksin, kita kena gunakan kaedah kesihatan awam, iaitu pencegahan lebih baik daripada rawatan. Dan pencegahan tu maksud dia cara kelaziman kita hidup, tingkah laku kita kena ubah. Walaupun kita dah tak ada PKP contohnya. Jadi kita kena lihat bagaimana kita dapat laksanakan strategi ataupun dikatakan exit strategi yang dapat mengawal dan membendung penularan COVID-19 ini. Thank you. Okey, terima kasih. Saya merayu sekali lagi, duduklah diam-diam di rumah. Stay at home and protect your family and yourself. Kenapa? Kerana kita hendak putuskan rantaian jangkitan. We want to break the chain of infection of this virus.
Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh.